A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi pada malam ni kita sambung membincangkan sebahagian lagi daripada beberapa pengajaran yang dihimpunkan dalam sebuah kitab yang dinamakan sebagai Al-Mawa'izul Badi'ah. Kita sampai pada malam ni di pengajaran yang ke-32 daripada 50 pengajaran yang disebut oleh pengarang kitab, yang mana pengajaran yang ke-32 pada malam ni berbunyi qala musannifur rahimahullahu ta'ala. Berkata Allah Ta'ala, hai anak Adam, dengan sekira-kira kadar kasihmu kepada dunia itu, aku keluarkan kasihmu kepada aku daripada hatimu. Maka bahawasanya aku tiada aku himpunkan akan kasih bagiku dan kasih bagi dunia itu dalam hati yang satu. Hai anak Adam, warakkan olehmu supaya engkau kenalkan akan daku, dan kembalikan olehmu kepadaku supaya engkau lihat akan daku, dan selesaikan olehmu akan dirimu bagi berbuat ibadah akan daku supaya sampai engkau kepadaku, dan sucikan olehmu akan ilmu daripada riak supaya sampai kepadamu kasihku, dan selesaikan olehmu akan dirimu dengan menyebut akan daku supaya aku sebut akan dikau pada segala malaikatku. Hai anak Adam, kerana apa engkau kata Allah padahal di dalam hatimu itu lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala? Bermula bimbangmu dan cita-citamu itu akan yang lain daripada Allah Ta'ala, dan engkau harap akan yang lain daripada Allah, dan engkau takut akan yang lain daripada Allah Ta'ala. Dan jikalau engkau kenal akan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar kenalnya, niscaya tiadalah cita-citamu akan yang lain daripada Allah, dan tiadalah engkau takut akan yang lain daripada Allah, dan tiada engkau gerakkan akan lidahmu daripada menyebut-nyebut yang lain daripada Allah. Maka bahawasanya berlambatan bimbang dengan yang lain daripada Allah itu tutur segala mereka itu yang sangat dusta. Hai anak Adam, jikalau engkau takut akan neraka seperti engkau takut akan papa, nescaya aku tolong akan dikau dengan sekira-kira tiada engkau ketahui. Dan jikalau engkau gemar akan syurga seperti engkau gemar akan dunia, nescaya berbahagialah engkau di dalam dua negeri, yakni dunia dan akhirat. Dan jikalau engkau sebutkan akan daku seperti menyebut oleh setengah kamu akan setengah kamu, nescaya memberi salam atas kamu oleh malaikatku pada pagi dan petang-petang. Dan jikalau kamu kasih akan berbuat ibadah bagiku seperti kamu kasih akan dunia, niscaya aku permuliakan akan kamu seperti anbiya dan aulia. Jika adalah pekerjaan itu seperti demikian, maka jika kamu cenderungkan akan hatimu kepada mengasih akan dunia, maka lenyapnya itu hampir dan nikmat itu hilang, tak dapat tiada. Maka itu beberapa pengajaran yang dihimpunkan dalam pengajaran yang ke-32. Ada beberapa perkara yang nanti insya-Allah akan kita kongsikan berkaitan dengan apa yang dimaksudkan oleh pengarang kitab ini berkaitan dengan pengajaran-pengajaran ataupun peringatan-peringatan yang kita sebutkan tadi. Baik, kita mulakan dengan perenggan yang pertama pada malam ini. Bila mana Allah menyatakan, berkata Allah Ta'ala, hai anak Adam, dengan sekira-kira kadar kasihmu kepada dunia itu, maka aku keluarkan kasihmu kepada aku daripada hatimu, maka bahawasanya aku tiada aku himpunkan akan kasih bagiku dan kasih bagi dunia itu dalam hati yang satu. Jadi peringatan pertama ataupun peringatan yang pertama yang disebutkan dalam pengajaran yang ke-32 ini menjelaskan kepada kita tentang persoalan kedudukan ataupun bagaimana sikap dan juga
perkara yang kita lakukan dalam kehidupan yang ada yang bersifat sementara di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Bila mana kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ada maksud dan tujuan yang nyata. Kerana sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha suci daripada menjadikan ataupun mencipta sesuatu perkara tanpa ada maksud dan tanpa ada tujuan, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Sadaqallahul azim. Dalam keadaan maknanya Allah tidak menjadikan sesuatu dalam keadaan yang disebut sebagai batil. Batil mana kata tak ada tujuan, tidak ada matlamat, tidak ada sesuatu pun yang terdapat dalam penciptaan tadi. Jadi ketika mana Allah mencipta manusia, mencipta kita sebagai salah satu daripada hamba-hamba, salah satu daripada makhluk-makhluknya yang banyak ini, maka bila mana kita berada di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini, maka begitulah yang Allah peringatkan. Kerana tujuan kita dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala tak lain tak bukan untuk kita beribadah, tak lain tak bukan untuk kita mentaati perintah Allah, tak lain tak bukan untuk kita menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan bermaksud dalam keadaan beribadah tu kita tak buat kerja langsung, ataupun kita memahami persoalan ibadah sebagaimana pemahaman yang agak mana kata kurang luas ataupun kurang sempurna. Kerana peribadatan ataupun ketaatan mencakupi seluruh apa yang kita sebut sebagai kerja yang kita buat dalam hidup ini. Bermakna daripada sekecil-kecil perkara hinggalah kepada sebesar-besar perkara. Maka di dalam apa juga pekerjaan, dalam apa juga perkara yang kita buat tadi, maka di situ kita dituntut untuk beribadah. Maksudnya dituntut untuk melaksanakan kerja tadi mengikut apa yang telah pun ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma kadang-kadang dalam keadaan kita mana kita melaksanakan ataupun menjalani kehidupan yang bersifat sementara di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini, maka ada sebahagian manusia yang akan yang dalam keadaan dia terleka, dalam keadaan dia terlalai, dalam keadaan dia tak perasan ataupun dia tak berapa ingat tentang tujuan dan maksud penciptaan yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala kan diri dia. Maka ketika itu dia melakukan perkara-perkara tadi dalam keadaan tidak sebagaimana yang sepatutnya, ataupun lebih cenderung kepada apa yang disebut sebagai persoalan keduniaan. Dan dulu pun dah pun kita kongsikan dalam persoalan apa yang disebut oleh para ulama dalam kitab-kitab yang membicarakan tentang persoalan ilmu tasawuf ini. Maka kita akan dengar banyak persoalan ataupun kalimah ataupun perkataan yang disebut sebagai dunia. Antaranya sifat-sifat yang disebut sebagai sifat-sifat yang keji, iaitu antaranya hubbud dunya, cinta kepada dunia. Dalam keadaan mananya dilarang ataupun diperingatkan tentang bahaya, tentang perkara-perkara yang boleh membawa kemudaratan yang disebut sebagai dunia dan sebagainya. Lalu telah pun kita perjelaskan hari itu bahawasanya yang dimaksudkan dalam dunia ataupun di dalam apa yang disebut sebagai keduniaan itu ataupun dunia itu ialah persoalan yang tidak membawa apa-apa manfaat dari sudut kehidupan di akhirat. Bukan bermaksud mana kata bila diminta supaya jangan melakukan urusan yang disebut sebagai urusan keduniaan, bermakna kita kena tinggalkan semua benda yang kita buat dalam hidup ini. Kerana ya sememangnya kita berada di atas dunia ni, sememangnya kita berada di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dimaksudkan dengan dunia tadi, bila mana sebahagian manusia tadi ketika mana dia lupa, ketika mana dia tak ingat, ketika mana dia terlalai dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab dia, maka dia lebih cenderung melakukan sesuatu yang bersifat apa yang disebut sebagai keduniaan. Maksudnya dalam keadaan melakukan sesuatu tadi tidak bertepatan dengan kehendak dan tuntutan yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan kerja dia tadi sia-sia. Tidak ada apa-apa yang dia perolehi dari sudut maknanya kehidupan ataupun kebaikan di akhirat. Sedangkan dalam sebuah hadis Nabi menceritakan tentang bagaimana keistimewaan orang yang beriman ini, ketika mana semua kerja yang dia buat tadi mudah-mudahan akan diiringi dengan kebaikan, akan diiringi dengan sesuatu perkara yang elok.
Cuma bila mana orang tadi melakukan kerja yang tidak mendatangkan apa-apa manfaat kepada kehidupan dia, terutama kehidupan yang akan datang, maka ketika itulah disebut dia melakukan perkara yang disebut sebagai keduniaan. Jadi itu yang diperingatkan di dalam peringatan yang pertama. Kenapa? Kerana dia ada kesan di dalam jiwa ataupun di dalam mananya diri manusia itu sendiri. Bila mana Allah menyatakan ataupun yang disebut dalam pengajaran yang mula-mula ni, dalam pengajaran yang ke-32, peringatan yang pertama yang disebut sebagai berkata Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita yang disebut sebagai anak Adam, maka kata peringatan pertama tadi, sekira-kira, dengan sekira-kira berapa banyak kasih kita kepada dunia, maka itulah yang akan merosakkan kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dalam keadaan berapa banyak kita buat kerja ni kerana nafsu kita, berapa banyak kita buat kerja ni kerana keinginan kita, berapa banyak kerja kita buat ni kerana kehendak hati kita, maka menyebabkan sepatutnya benda itu maknanya dijauhkan, lalu menyebabkan perkara yang kita sebut sebagai kerja kita kerana Allah tak dapat kita laksanakan. Bila mana kita buat kerja tadi dalam keadaan semata-mata kerana tuntutan hawa nafsu, maka ketika itu kita tak mampu untuk melakukan kerja yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya apa? Maka Allah sebut di hujung ataupun disebutkan di hujung peringatan tadi, kerana tiada aku himpunkan akan kasih bagiku dan kasih bagi dunia dalam hati yang satu. Maksudnya hati manusia ni dia hanya boleh terima satu benda, boleh terima suatu keadaan dia, sama ada dia cenderung melakukan kerja kerana Allah atau dia melakukan kerja kerana mengikut kehendak diri dia sendiri, ataupun yang disebut sebagai kerja-kerja dunia tadi, benda-benda yang kalau dibuat tidak mendatangkan apa-apa manfaat dan faedah di sisi Allah Subhanahu wa taala, ataupun dia habis begitu saja. Maka itu yang disebutkan tadi. Jadi dalam hidup ni berapa banyak yang kita mana kata lakukan kerja tadi, sama ada kerana Allah atau sama ada kerana yang lain daripada Allah, maka itu akan menyebabkan kita menerima natijah ataupun hasil daripada perkara yang tersebut. Kerana dia tidak akan boleh manusia ini melakukan satu kerja kata dia ni pun kerana Allah dan kerana sesuatu benda yang dia nak cari. Kerana dia tak boleh berhimpun, dia tidak boleh dalam keadaan satu masa tu kita nak buat dua kerja, kerana kita hanya pilih satu saja. Kalau kita buat kerana Allah Subhanahu wa taala, yang kita sebut sebagai dunia tadi akan hilang dengan sendirinya. Dan kalau kita buat kerja tadi kerana keduniaan tu, maka yang disebut kerana Allah juga akan hilang dengan sendiri. Jadi kerana dalam keadaan satu masa tu kita tak boleh nak buat dua-dua. Ni kerana Allah pun sama, kerana dunia pun sama. Tak. Dia tak boleh. Kerana itulah yang Allah sebutkan tadi. Jadi banyak mana kita letakkan kerja tadi tak kerana suatu perkara yang lain daripada Allah, maka banyak itulah makna kata kasih kita kepada Allah tadi akan Allah keluarkan daripada hati kita. Kerana bila kita memilih sesuatu pekerjaan tadi kerana berdasarkan keinginan diri semata-mata, kerana kehendak nafsu semata-mata, kerana benda yang melanggar ataupun menyanggahi perintah Allah Subhanahu wa taala, maka ketika itu tidak ada lagi dah rasa keimanan kita, rasa kasih kita, rasa ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berani menunjukkan benda tu dah hilang. Banyak mana kita buat, maka banyak tu lah hilang. Jadi kalau makin banyak urusan dekat atas muka bumi ni yang kita buat setiap hari ni, kebanyakannya menjurus kepada kehendak ataupun kepada apa yang disebut sebagai dunia tadi, maka banyak itulah hilangnya kebaikan daripada diri kita. Banyak itulah hilangnya kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana kita hanya ada satu benda je, maknanya sama ada kita melakukan perkara ni kerana Allah ataupun kerana apa yang disebut sebagai persoalan dunia tadi.
Masuklah dunia itu dalam keadaan mananya melakukan perkara-perkara yang berpaksikan ataupun berasaskan kepada kehendak diri semata-mata. Dalam keadaan kita melakukan kerja tadi kerana keinginan semata-mata, walaupun ketika itu kita tahu dah kerja tadi menyanggahi perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang disebut dalam perkara ini, dalam keadaan maksudnya kita kena nilai balik urusan kehidupan yang ada ini, yang dalam keadaan dia tak seberapa lama, dalam keadaan ketika mana waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini boleh tamat bila-bila masa, maka banyak mana amalan-amalan yang kita buat tadi, maka perlu untuk kita nilai balik, perlu untuk kita lihat balik supaya mudah-mudahan dalam kehidupan yang ada ini, maka mudah-mudahan kehidupan tadi memberikan kebaikan kepada diri kita dengan kita melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyelamatkan diri kita daripada kemukaan, daripada kerugian, daripada kekecewaan, daripada penyesalan di akhirat, dengan kita menjauhkan diri kita daripada melakukan perkara yang bersifat yang disebut sebagai keduniaan, yang bersifat dalam keadaan tidak memberikan apa-apa kemanfaatan dan faedah dalam hidup kita. Sebagaimana yang telah pun kita sebutkan hari itu juga, mengingatkan kita tentang persoalan nikmat dan pemberian. Kita diberikan bermacam-macam nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, bermacam-macam kurniaan, bermacam-macam maknanya pemberian yang Allah beri, maka kita kena ingat pemberian tadi sebenarnya bersifat sebagai satu alat untuk kita gunakan mencari kebaikan untuk diri kita dalam kehidupan di akhirat. Bukanlah bermaksud bila Allah beri sebanyak mana maka sebanyak tu kita guna dalam keadaan seolah-olah tanpa ada maksud dan tujuan. Kita guna ikut suka kita guna ikut apa yang kita hendak, kita pakai, kita habiskan, kita mana kata manfaatkan perkara tadi tanpa ada sesuatu maksud yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut sebagai persoalan tadi. Soalan-soalan ataupun persoalan-persoalan yang berkaitan dengan keduniaan, dalam keadaan kata habis apa yang Allah beri tu kita guna, tapi dalam keadaan tak ada apa. Dia tak bawa maknanya sesuatu benda yang boleh menguntungkan kita, tak bawa satu perkara yang boleh kita jadikan sebagai sandaran ketika mana nanti kita akan berada di alam yang seterusnya. Sedangkan nikmat tadi sebagai alat, nikmat tadi sebagai suatu perkara yang boleh membantu kita untuk mendapat kebaikan. Tak kiralah daripada sekecil-kecil nikmat hingga sebesar-besar nikmat tadi, semuanya merupakan sesuatu yang boleh dimanfaatkan bagi mencari kebaikan. Tetapi kalau sekiranya tadi kita mana kata gunakan itu lebih cenderung kepada persoalan dunia yang Allah sebut dalam Al-Quran, innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Sifat mana kata kehidupan dunia ni, kalau kita menjuruskan perkara yang kita buat ni kepada dunia, maka dia lebih cenderung kepada dua persoalan. Pertama, la'ibun, dalam keadaan seronok-seronok, seronok habis. Dia tak ada apa-apa manfaat, dan juga walahwun, dan perkara yang melalaikan. Dua benda ni memang tak ada manfaat apa. Macam budak tak, dia dalam keadaan dia nak seronok habis dia dah seronok main, penat-penat dia tidur, tak ada benda dia boleh buat apa pun. Tak apalah, tu sifat dia budak. Maka naluri ataupun maknanya sifat kejadian macam tu. Tapi nak gambarkan begitulah dalam keadaan kehidupan yang kalau kita lakukan ataupun kalau kita habiskan ke semua ini dalam soal yang berkaitan dengan dunia semata-mata, dalam keadaan tidak ada pun kita memikirkan apakah perkara ini mendatangkan sedikit manfaat ataupun sedikit kebaikan untuk urusan yang seterusnya, maka perbuatan-perbuatan yang kita buat tadi akan menghasilkan dua perkara yang disebut sebagai la'ibun wa lahwun, dalam keadaan mana kata sifatnya akan menjadikan kita
dalam keadaan yang Allah sebut dalam Quran. Bila mana ada manusia-manusia yang nanti akan berada di akhirat, maka mereka berasa rugi, berasa kesal, berasa kecewa, berasa tak senang, berasa macam-macam. Kenapa? Kerana keseluruhan kehidupan yang Allah pinjamkan, yang diberikan kepada mereka tadi, maka mereka habiskan dalam mencari apa yang disebut sebagai persoalan dunia itu. Sedikit pun mereka tak buat, ataupun mungkin letak berapa banyak sangat yang dilakukan bagi tujuan mendapat kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika itulah diperingatkan supaya mudah-mudahan kita tidak terlalai ataupun kita tidak maknanya terleka, terlupa dengan apa yang telah pun Allah berikan kepada kita. Maksudnya tak salah kita nak buat apa pun kerana Allah memberikan nikmat kepada kita, cuma dalam menggunakan nikmat-nikmat itu, dalam kita makna kata memanfaatkan segala nikmat-nikmat tadi, maka itu yang perlu untuk kita perhatikan. Sama ada kita gunakan tadi kerana beribadah kepada Allah, kerana melaksanakan tuntutan Allah, kerana melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, ataupun kita habiskan nikmat tadi, kita gunakan nikmat tadi dalam keadaan semata-mata kerana keinginan yang ada dalam diri, kerana tuntutan nafsu yang ada dalam jiwa kita. Jadi bila kita buat kerja tu bukan kerana Allah, maka akan keluarlah ataupun tak boleh duduklah ketika itu kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksudkan dengan kasih kepada Allah tu tadi, kita melaksanakan kerja kerana Allah. Kita buat kerja tadi kerana Allah Subhanahu wa taala, itu tanda kata kita kasihkan Allah, kita taat pada Allah, kita patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau urusan kerja tadi kita buat atas urusan kehendak nafsu kita, kehendak diri kita, kehendak dan keinginan yang ada dalam jiwa, maka ketika itu tak boleh kita kata bahawasanya ni kita buat kerana Allah Subhanahu wa taala. Kerana dia tak boleh jadi begitu. Kerana Allah sebut dah dalam keadaan hati manusia ni, dia tak boleh duduk satu benda tadi ataupun dua benda dalam satu masa. Dia bukan macam shampoo tu tak, ada dua dalam satu. Itu tak boleh shampoo. Tapi yang ni bukan shampoo, ni kerja mana kata kita nak buat ni satu je, sama ada kita buat tu kerana Allah atau kerana lain. Contohnya kebaikan sekalipun, kerana itulah kebaikan-kebaikan yang diterima tu hanya ada sifat ikhlas kerana Allah. Kenapa? Kerana kebaikan sekalipun kadang-kadang kalau kita buat bukan kerana Allah, tak jadi kerja. Kita buat satu benda yang baik tapi tujuannya nak menunjuk, tujuannya nak mempersembahkan kerja tadi supaya orang lihat, supaya orang suka, supaya orang setuju, supaya orang puji, supaya orang berikan penghargaan, supaya orang buat macam-macam benda yang kita suka. Ketika itu disebut kita melakukan kerja dari sudut keduniaan. Kenapa? Kerana kerja kita tadi kesan dia, natijahnya sia-sia je, pahala tak dapat. Kenapa? Kerana kita bukan buat kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun mungkin mulut kita kata saya ikhlas ni kerana Allah, tapi hati kita dalam keadaan dakkan pujian orang ataupun tujuan mula-mula kita buat tadi hendakkan sesuatu sanjungan ataupun perolehan ataupun keuntungan dari sudut yang sedikit semasa berada di atas muka bumi ni, maka itu yang Allah kata tadi, banyak mana kita buat kerja yang berkaitan dengan dunia, maka akan keluar daripada hati kita rasa kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Nabi peringatkan kita dalam sebuah hadis, Nabi kata innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan tadi dikira berdasarkan kepada persoalan niat. Niat itu maksud apa? Maksudnya, ya, setengah ulama mengatakan niat tu niatlah macam yang kita sebut, nak sembahyang tu ada niat, nak wudu ada niat, nak puasa ada niat. Maka kalaulah kita melakukan amalan-amalan yang berhajat kepada niat itu, kita tak niat, maka amalan tadi tak diterima. Sebab Nabi kata sesungguhnya amalan itu dikira berdasarkan kepada niat.
Ini sebahagian pandangan para ulama ketika menjelaskan maksud hadis tu. Tapi sebahagian yang lain pula menyatakan bukan itu saja maksud dia, tetapi lebih daripada itu, bermakna setiap amalan yang kita buat, maka di samping amalan tadi ada niat dia, yang dikira ialah keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana keikhlasan yang kita mana kata ada. Jadi amalan tadi akan dikira berdasarkan maksud dan tujuan. Kalau maksud dan tujuan amalan tadi memang kerana Allah, maka dia akan jadi kerana Allah. Maksudnya ada ganjaran pahala, ada kebaikan, ada apa-apa yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai balasan. Tetapi kalau maksud awal tadi bukan kerana Allah, maka dia tidak akan jadi apa-apa. Kerana itu dalam hadis tu kalau kita lihat, Nabi mengumpamakan apa yang Nabi kata tadi dengan persoalan orang yang melakukan persoalan berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Yang Nabi kata siapa yang berhijrah kerana Allah, maka hijrahnya dikira kerana Allah dan Rasul. Tetapi siapa yang berhijrah kerana satu urusan dunia ataupun satu urusan yang lain daripada itu, yang Nabi sebutkan ada 3 bentuk tujuan penghijrahan sebagai contoh. Ada orang yang berhijrah kerana Allah dan Rasul, maka Nabi kata hijrahnya kerana Allah dan Rasul. Tetapi siapa yang berhijrah kerana tujuan-tujuan yang lain ataupun kerana tujuan hendak mengahwini seorang wanita, maka Nabi kata maknanya tujuan hijrah dia tadi berdasarkan apa yang dia niatkan. Ila man hajara ilaihi, ila ma hajara ilaihi, maknanya apapun yang dia hasil tadi ataupun apapun yang dia dapat daripada kerja dia tadi merujuk kepada apa yang dia niatkan. Jadi bermakna takat tu je lah. Orang yang dihijrah tadi bukan kerana Allah, pasal ada urusan benda, nak cari ruang perniagaan contohnya, maka itulah dia dapat pahala, tak dapat apa. Tak? Kalau dia kata tadi nak hijrah tu kerana mana kata nak mengahwini seorang wanita, maka itulah yang akan dia dapat. Tapi dari sudut yang lain tak ada apa-apa. Maka ini yang disebut sebagai persoalan menjadikan sesuatu perkara sama ada dalam bentuk dunia ataupun kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana yang dikira bukan ucapan kita, tetapi apa yang kita hasilkan daripada perbuatan. Kerana memanglah biasa kalau kita melafazkan sesuatu niat, maka di hujungnya akan kita sebut lillahi ta'ala. Maka itu sebagai sesuatu yang disebut sebagai ucapan, tapi yang dilihat ialah dari sudut tujuan dia. Kalau sungguh kerana Allah, maka mudah-mudahan itu dikira sebagai amalan yang baik dan kita dikira sebagai orang yang kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bila kita buat tu kerana Allah, akan keluar jugalah perkara-perkara yang lain dari sudut keduniaan. Kita bukan buat kerana nakkan pujian, kita tak buat kerana nakkan pengiktirafan, kita tak buat kerana nakkan penghargaan, kita tak buat kerana nakkan apa-apa yang disebut sebagai habuan keduniaan dan sebagainya, tapi kita buat kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Cumanya kata para ulama, dalam keadaan kalau sekiranya kita melakukan sesuatu amalan yang berkaitan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kerana Allah semata-mata, maka mudah-mudahan yang lain tu akan datang mengikut. Memang kadang-kadang kita buat kerja ni mana kata kerana Allah, memang niatnya betul, bukan kata nak lain. Tapi bila mana orang melihat perbuatan kita tadi baik, maka kadang-kadang orang berikan penghargaan, orang berikan pujian, orang berikan sesuatu yang memang asalnya kita tak cari pun, kita buat kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika itu tak ada masalah. Tak? Kita mana kata menerima ataupun kita mana kata mengambil sesuatu daripada perkara yang tersebut. Cumanya asalnya tadi kita melakukan perkara itu kerana Allah. Tapi kalau asalnya itu kita lakukan kerana ndakkan pujian, kadang-kadang apa yang kita ndak pun tak dapat. Kadang-kadang mungkin boleh orang memberikan pujian, tapi kadang-kadang kerja yang kita lakukan kerana mengharapkan pujian, dia akan jadi cercaan kepada diri kita.
Dia akan menjadi sesuatu benda yang tak elok kepada diri kita. Dahlah kita tak dapat pahala daripada Allah, apa yang kita harap daripada manusia ini pun kadang-kadang kita tak dapat. Kadang-kadang kita tak jumpa. Walaupun itu harapan kita mula-mula nak buat kerja ni supaya mudah-mudahan dia jadi sebab kita dapat tempat di hati manusia. Kita buat kerja ni mudah-mudahan dapat kedudukan di sisi manusia. Kita buat kerja ni mudah-mudahan nak dapat sesuatu daripada manusia. Walaupun itu mungkin tujuan asal kita buat, tapi kadang-kadang apa yang kita hajat tadi tak dapat. Apa yang kita hajat tadi tak tercapai. Apa yang kita hajat tadi tak terhasil. Dahlah kita tak dapat pahala daripada Allah, tak dapat rahmat daripada Allah, sedangkan yang kita hendak daripada manusia itu pun tak dapat sama, maka sudahnya rugi. Sudahnya dalam keadaan tu yang sebut tu, kalau biasa kita buat kerja kerana akhirat, maka dunia ni akan mengikut. Tapi kalau sekiranya kita buat kerana dunia, maka akhirat akan menjauh daripada diri kita. Maka itu yang Allah disebut dalam pengajaran yang pertama ni. Jadi dalam keadaan menjaga maksud dan tujuan kita melakukan sesuatu pekerjaan, terutama ketika mana kita meyakini setiap pekerjaan yang kita buat di atas muka bumi ni sebenarnya ada sesuatu yang boleh kita manfaatkan. Kerana tidak ada pun satu perkara yang kita buat, daripada sekecil-kecil benda sampai sebesar-besar perkara, yang Allah takkan ambil kira, tak ada. Kalaulah ada, senang. Kalau ada benda yang kata kita buat ni Allah tak ambil Allah tak ambil kira, tak beri pahala dosa, tak ada masalah. Tak beri mana kata untung rugi, tak ada masalah. Tapi dalam keadaan tak begitu. Hakikatnya itulah, sama ada kita nak percaya, sama ada kita tak nak percaya, sama ada kita nak yakin, tak nak yakin, nak terima, tak nak terima, nak ambil peduli, tak nak ambil peduli, maka itu persoalan dia. Maka itu yang Allah yang diperingatkan, dalam keadaan carilah, dalam keadaan biarlah apapun yang kita buat, kepada siapa pun amalan tadi, kebaikan tadi kita buat, biarlah dia sebenarnya kerana Allah Subhanahu wa taala dan bukan kerana dunia. Maksud kata kasih pada dunia itu benda-benda yang kita kasih pada pujian, itu benda-benda dunia itu dalam keadaan tak beri manfaat. Orang puji ni takat mana kata pujilah, tapi pujian manusia ni kalau kita harap dia tak akan sampai bila-bila. Dia tak akan sampai mana kata dalam keadaan yang berpanjangan. Jadi kalau kita harap yang itu je, rugilah. Macam kita katalah tengok orang main bola, bila mana kata kita tengok mana kata orang perlawanan bola sepak dekat stadium ke dalam TV ke, kena pula yang main tu tim yang kita suka, tiba-tiba kata dia skor, kita menjerit, tertepuk tangan. Tapi adakah sampai setahun? Tak ada dah. Takat 2-3 minit sudah. Lepas tu besok kita lupa dah. Besok kita tak ingat dah. Besok kita tak bertepuk dah. Kejap sangat lah maksud dia. Tak ada pula mana kata tengok bola tu sampai ke mana kata start bertepuk tangan tu tak terhenti sampai setahun. Punya seronoknya, punya syoknya tak ada. Maka itu ibarat dia, kalau kita harapkan pujian orang, maka satunya pujian tadi tak lama. Satu lagi, kalau kita buat kerja kata mengharapkan pujian orang, kita kena ingat manusia ni dia lupa. Memang dia ada otak, memang dia ada akal, dan kalau kata dia pandai sekalipun, hebat mana pun otak dia, geliga mana pun otak dia, cerdik mana pun otak dia, tapi manusia ni dia jenis lupa. Kadang-kadang dia tak ingat langsung dah kebaikan-kebaikan yang kita buat. Bila andai ada satu masa nanti tersilapnya kita melakukan satu kejahatan, ataupun tak sengajanya kita melakukan sesuatu yang menjadikan apa juga mana kata kebaikan yang kita buat selama ni dilupakan oleh manusia. Kadang-kadang 10 kebaikan kita buat boleh hilang sekelip mata disebabkan satu benda yang tak sengaja kita buat. Tak sengaja mana kata kita lakukan. Tak sengaja, kadang-kadang orang mungkin tegur dalam keadaan maknanya kita tak sengaja, atau kita sibuk atau tu tak menjawab teguran tadi, ataupun kadang-kadang
orang tadi bertanya khabar dan sebagainya lah, kita tak balas WhatsApp dan sebagainya, bukan pasal kita sombong, tak, tapi kadang-kadang sibuk, banyak urusan kita tak ingat, tak apa. Jadi kadang-kadang orang jadikan isu tu, dia kata penyombong orang, sedangkan kebaikan yang kita buat dah banyak dah. Maka waktu tu hilang habis semua kebaikan yang kita buat disebabkan sedikit ketidaksempurnaan yang ada dalam diri kita. Jadi kalau kita buat maknanya perkara itu, maka rugi. Tapi kalau kita buat kerana Allah, kita kena ingat Allah tak pernah lupa. Allah tak pernah, mana kita tak ingat apa pun yang kita buat. Allah tak pernah lupa apa yang kita lakukan. Jadi sebaiknya yang disebut tadi, lebih baik maknanya kita buatlah urusan ni kerana Allah, walaupun mungkin ada di kalangan manusia ni, makhluk ni yang tak suka, yang membenci, tapi tak usah kira manusia lah. Kerana nak kira orang ni, dia jadi payah. Kalau kita nak buat kerja ni, nak kena kita kata timbang dengan persoalan apa orang kata, sampai bila pun tak jadi apa. Kerana orang tetap akan kata, kita buat benda baik pun orang kata, kita buat benda tak elok pun lagi orang kata. Jadi ketika itu buat ajalah apa yang kita rasa yang terbaik untuk kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Maka apa yang orang kata tadi, dia tak dikira. Yang kita kena kira ialah apa yang Allah sebut, apa yang Allah suruh, apa yang Allah perintahkan kepada diri kita. Maka ini pengajaran dalam persoalan yang pertama, di pengajaran yang ke-32, mengingatkan kita untuk melihat balik segala persoalan-persoalan yang kita lakukan. Mudah-mudahan apa juga kerja dan juga perkara yang kita lakukan dalam hidup ini akan diterima sebagai satu kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi insya-Allah kita akan sambung yang kedua yang Allah sebut, hai anak Adam, warakkan olehmu supaya engkau kenalkan akan daku, dan kembalikan olehmu kepadaku supaya engkau lihat akan daku, dan selesaikan olehmu akan dirimu bagi berbuat ibadah akan daku supaya sampai engkau kepadaku, dan sucikan olehmu akan ilmu daripada riak supaya sampai kepadamu kasihku. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk berkongsi persoalan ataupun perkara yang ada dalam peringatan yang seterusnya yang terdapat dalam pengajaran yang ke-32 di kesempatan yang akan datang, insya-Allah. Jadi kita tangguh dulu pertemuan pada malam ni dengan tasbih kafarah dan suratul Asr.